Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fiqh tahun 5. Okey, baiklah. InsyaAllah hari ini ya murid-murid, kita akan sambung mata pelajaran kita, iaitu pelajaran kedua di bawah tajuk solat di dalam kenderaan. Baiklah, sebelum itu saya akan ceritakan dulu di mana pada zaman Rasulullah SAW, kenderaan yang sering diguna pakai oleh baginda dan masyarakat Arab pada masa itu ialah haiwan tunggangan. Okey, antara haiwan yang mereka gunakan ialah kuda, unta ataupun keldai. Okey, ada kalanya Rasulullah SAW menaiki haiwan tunggangan tersebut untuk bermusafir, di mana baginda bermusafir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan ianya berbeza ya dengan era masa kini, di mana pada waktu sekarang ni kenderaan di pasaran kini lebih canggih. Contohnya seperti kereta, kapal terbang, kereta api, bas, bot dan seumpamanya. Okey, oleh itu seterusnya marilah kita lihat dengan lebih mendalam mengenai solat di dalam kenderaan. Seterusnya, kita perhatikan gambar-gambar ini. Okey, saya yakin ramai di antara kamu yang pernah menaiki kenderaan-kenderaan ini. Betul kan? Sebagaimana yang kita ketahui, setiap mukmin wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua dia berada. Saya ulang kembali, kita sebagai seorang mukmin, hukum menunaikan solat fardu adalah apa? Wajib. Okey, kita pergi kepada syarat sah solat di dalam kenderaan. Okey, yang pertama, suci daripada hadas dan najis. Yang kedua, mengetahui masuk waktu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, menutup aurat. Kita ulang sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Alhamdulillah, semuanya dapat. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan kaifiah solat di dalam kenderaan. Menghadap ke arah kiblat walaupun tidak semestinya tepat. Memadai juga jika kita meyakini arah kiblat itu hanya pada awal solat sahaja ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bacaan surah dalam solat adalah sama seperti solat biasa. Rukuk hendaklah dilakukan dengan isyarat, iaitu dengan menundukkan sedikit kepala serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Sami'allah. Teruskan dengan i'tidal. Sujud. Perbuatan rukuk dan sujud sebolehnya adakan perbezaan antara dua sujud. Tahiyat akhir dan yang terakhir Assalamualaikum memberi salam. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya kita pergi kepada hikmah solat di dalam kenderaan. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Yang kedua, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, hidup diberkati dan diredai Allah. Dan yang terakhir, memperolehi ketenangan jiwa. Okey, kesimpulannya, kita sebagai umat Islam wajib untuk kita menunaikan solat fardu. Okey, tak kisahlah walau di mana pun kita berada. Okey, sebagai contoh, kalau solat di dalam kenderaan seperti kereta,
Kalau kita nak melakukan solat sunat memang tak ada masalah. Tapi kalau kita hendak melakukan solat fardu, ianya kalau betul-betul kita dalam keadaan darurat sahaja kita boleh tunaikan dalam kenderaan. Andai kata anda terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Okey, bila dah jalan raya sesak, kita susah nak berhenti, dan memang pada waktu tu memang kalau kita berhenti pun waktu solat dah habis, maka wajib untuk kita solat dalam kenderaan. Tapi andai kata kamu rasa kamu sempat untuk berhenti di mana-mana petrol pump, surau ataupun R&R semasa dalam perjalanan itu, maka wajib untuk kita berhenti dahulu, tunaikan solat dulu, baru kita jalan. Baru kita teruskan perjalanan. Baiklah, untuk solat di atas kenderaan seperti kereta api atau kapal terbang, dalam isu ini kita dibolehkan untuk solat di dalamnya, sama ada untuk tunaikan solat sunat ataupun solat fardu sekalipun. Ini diambil kira sebab tempoh perjalanan yang panjang. Okey, tambahan pula, tak ada cara untuk kita turun daripada kenderaan tersebut semata-mata hendak menunaikan solat, melainkan hanya dapat turun sesampai sahaja kenderaan ini ke destinasi yang dituju. Baiklah, tahukah anda Nabi SAW hanya solat atas tunggangan untuk solat sunat sahaja. Apabila melakukan solat fardu, baginda turun dari kenderaan. Oleh itu, marilah kita amalkan, walau di mana pun kita berada, kita hendaklah sentiasa solat dengan khusyuk. Baiklah, saya harap kamu semua dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini, iaitu mengenai syarat sah solat dalam kenderaan, kaifiah iaitu bagaimana cara kita nak menunaikan solat di dalam kenderaan, dan apa hikmahnya kalau kita membuat solat di dalam kenderaan. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.